billahi minasyaitonir rajim. Bismillahirrahmanirrahim. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Alhamdulillahirabbil alamin. Wassalatu wassalamu ala asyrafil anbiya wal mursalin sayyidina Muhammadin ibn Abdillah wa ala alihi washabihi wa mawalah. Allahumma shalli ala Muhammad wa ala ali Muhammad kama shallaita ala Ibrahim wa ala ali Ibrahim wa barik ala Muhammad wa ala ali Muhammad kama barakta ala Ibrahim wa ala ali Ibrahim fil alamin innaka Hamidul Majid. Allahumma inna nas'aluka ilman nafi'a wa rizqan thayyiban wa amalan mutaqabbala wa dinan qayyima wa yaqinan shadiqan wa imanan kamila. Amin amin ya rabbal alamin. Amma ba'du. Baik, alhamdulillah thumma alhamdulillah. Satu hidup lagi kita hari ni ya. Macam bangun pagi tadi dah ucap alhamdulillah ha. Alhamdulillah, zikirlah penuh-penuh pagi-pagi tu supaya insya-Allah amalan pagi kita diterima oleh Allah Azza wa Jalla. Itu satu. Alhamdulillah. Ada masa yang alhamdulillah kedua diberikan masa untuk kita walaupun sekejap kita tadabbur ayat suci Allah. Untuk apa? Untuk diri kita, untuk kita faham, supaya kita faham apa yang kita baca sama-sama ni. Satu. Kedua, supaya kita akur semua perintah-perintah dia. Ketiga, supaya kita tinggal larangan-larangan dia. Dan keempat, supaya kita berusaha untuk menyampaikannya. Itu dia. Beberapa perkara masa kita tadabbur Al-Quran, kita kena ada rasa 4 perkara tu kan. Kita kena faham, bukan faham saja, faham tu kita kena taat. Taat tu dan dua, buat dan tinggal, dan juga kita usahalah sampaikan. Ilmu ni bukan untuk diri kita saja. Khususnya ahli keluarga kita, sanak saudara, adik-beradik kita, itu kawan-kawan kita. Ilmu kita tu, ilmu yang kita ada sikit-sikit ni kita kena kongsikan. Kita kena usaha. Bergaul, sahabat-sahabat ni kena banyak, kena ada je bab-bab yang berpesan kepada kebaikan. Ya. Jangan dah cakap lara je. Wallahu a'lam. Jemaah ni banyak-banyak berselawat kepada baginda junjungan Nabi Muhammad sallallahu alaihi wasallam. Allahumma shalli ala Muhammad wa ala ali sayyidina Muhammad. Allahumma shalli ala sayyidina Muhammad wa ala ali sayyidina Muhammad. InsyaAllah hari ini kita akan khatamkan surah Maryam. InsyaAllah. Kita khatam ke surah Maryam. InsyaAllah minggu depan kita tangguh dulu bacaan dalam seminggu. Musim-musim cuti ni. Hari ini diberitakan nenek kepada suami nenek meninggal. Tiba dah masa dia. Itu bab dia. Kita tak tahu lagi. Mati tak sebab tua. Jangan lupa. Mati tak sebab sakit. Mati tu bila-bila. Yang sihat-sihat lawa-lawa ni. Anak dara teruna ramai-ramai ni pun. Saya ni pun tiba-tiba nak kiok je macam tu kan. Jadi kita kena sentiasa bersedia. Suami dan isteri kena selalu cakap bab mati selalu. Perancangan untuk mati tu kena ada perancangan bab mati. Kalau abang mati ni, buka ni file ni. Ada kat sini. Bab ni. Jangan nak sensitif sangat bab mati ni, kena bincang bab mati ni kan. Khusus kita sendirilah. Kalau mati ni gamaknya kita hari ni jadi golongan muttaqin ke mujrimin ni. Hari ni kita akan jumpa dua perkataan tu. Orang yang beriman ke ataupun orang yang berdosa. Ayat 85-86 tu. Ada dua je besok. Tak ada lah benda lain. Tak ada golongan penyokong faham, penyokong JDT, tak ada. Golongan ni tak ada. Dua je. Yang berjuruh yang tak berjuruh. Dalam 85 tu tulis Allahumma shalli ala Muhammad yauma nahsyurul muttaqin. Bawah tu al-mujrimin, na'udzubillah. Kita nak muttaqin ke mujrimin? Kita pilihlah. Pemilihan kita tu berdasarkanlah amalan kita, tata cara hidup kita, nak menjurus ke mana tu. Itu kita pilih. Itu tujuan kita tadabbur Al-Quran tu, kita ambil pengajaran. Hari ni insya-Allah kita habiskan 77 sampai 98, 77 sampai 98, tak banyak, dekat-dekat 20 ayat dia ya, 20 ayat. Kita dah akan jumpa dua perkara tadi, muttaqin mujrimin. Kita jumpa juga diulang kembali bagaimana orang musyrik, orang kafir ya, orang Nasara semua mengatakan adanya Allah ni ada anak. Arab musyrik kata malaikat tu anak perempuan Tuhan, Yahudi kata Uzair tu anak Tuhan, Nasara kata Nabi Isa alaihissalam tu anak Tuhan. Bila kata-kata begitu dikeluarkan, apa berlaku pada makhluk Allah yang besar-besar, langit bumi bergegar macam nak pecah. Sebab apa? Sebab marah sangat pada perbuatan-perbuatan yang mensyirikkan Allah tu. Kita je tak nampak. Langit tu macam nak runtuh, nak marahnya. Hari ini kita akan jumpa juga bagaimana golongan-golongan kita lah insya-Allah nanti akan dikumpulkan seolah-olah dalam kabilah-kabilah, akan ada pengiring kita bawa masuk ke syurga.
Kita masuk syurga nanti insya-Allah kita ni berbondong-bondong, ramai-ramai. Bukan nafsi-nafsi. Bahkan ada dikatakan sampai depan pintu syurga tu ada pusing tunggu. Mana ni? Ahli keluarga aku ni gini-gini ni, ahli mana ni? Nak minta masuk sama-sama ramai-ramai. Pintu syurga dibuka seluas-luasnya untuk golongan kita insya-Allah. Nauzubillah, pintu neraka juga dibuka seluas-luasnya untuk golongan nak masuk neraka. Tapi geng-geng ni tak nak masuk neraka lah kan. Dia dah nampak dah depan dia tu azab tu. Jadi apa berlaku? Akan dikepung, akan disedik, akan macam tu lah. Macam orang nak halau binatang masuk kandang. Halau binatang pun berlembut kan. Sio halau berlembut. Ini nauzubillah. Tak terbayang kat kita bagaimana nak memaksa orang untuk berada dalam neraka selama-lamanya. Dah nampak dah azab tu. Nauzubillah. Ada dua golongan hari ni ya. Muttaqin dengan mujrimin tu. Kita akan jumpa. Wallahu alam, itu sinopsis kepada muka surat ni ya. Muka surat ni insya-Allah penerbit dah pilih dah dia punya puncian diri tu dah merangkumilah penutup kepada surah Maryam. Insya-Allah minggu satu lagi kita masuk surah yang melembutkan hati. Siapa untuk masuk Islam? Semua bergeliga mata memikir ting 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 ting. Melembutkan hati siapa untuk masuk Islam? Ya Ana tu nak jawab sangat tu. Silakan ya nak. Nak menjawab sangat tu. Seri-seri muka. Siapa melembutkan hati siapa masuk Islam surah Taha? Umar Al-Khattab. Asyik-asyik Ustazah Nurul dia. Yalah itu kena cepatlah Google. Lawan Nurul tu pagi-pagi jawab, bagi cergas sikit. Tangan tu bersedia dah, tahu dah buat nak nanya pagi-pagi kan. Sedia tangan tu. Google apa ni? Jadi sebab hidayah dan taufik Allah tu wallahu alam macam-macam ya. Satu syarah pendek lah, bukan syarah lah. Satu pengalaman daripada seorang tuan guru, salah seorang sahabat dia masuk Islam sebab apa? Berhala dia kat rumah ni kena kencing dengan anjing. Anjing dia kencing atas berhala kat rumah. Lalu dia mikir, atas sebab tu yang aku duduk pasal colok tiap pagi ni anjing kencing apa? Atas sebab tu je antaranya lah. Wallahu alam, diberi dia taufik untuk masuk Islam. Ya, begitu jugalah kita ni kan. Kerja kita menyampaikan je, menyampai. Hidayah dan taufik tu milik Allah. Wallahu alam, insya-Allah hari ini kita rangkumkan penutup surah Maryam. Silakan. Siapa baca? Orang muda baca. Kali terakhirlah membaca ni. Sebelum kita berhentikan dia kerja. InsyaAllah. A'udzu billahi minasy syaithanir rajim. أفرأيت الذي كفر بآياتنا وقال لأوتين مالا وولدا أطلع الغيب أم اتخذ عند الرحمن عهدا كلا سنكتب ما يقول ونمد له من العذاب مدا ونرثه ما يقول ويأتينا فردا واتخذوا من دون الله آلهة ليكونوا لهم عزا كلا سيكفرون بعبادتهم ويكونون عليهم ضدا ألم تر أنا أرسلنا الشياطين على الكافرين تؤزهم أزا فلا تعجل عليهم إنما نعد لهم عدا يوم نحشر المتقين إلى الرحمن وفدا ونسوق المجرمين إلى جهنم وردا لا يملكون الشفاعة إلا من
اتخذ عند الرحمن عهدا وقالوا اتخذ الرحمن ولدا لقد جئتم شيئا إدا تكاد السماوات يتفطرن منه وتنشق الأرض وتخر الجبال هدا أن دعوا للرحمن ولدا وما ينبغي للرحمن أن يتخذ ولدا إن كل من في السماوات والأرض إلا آتي الرحمن عبدا لقد أحصاهم وعدهم عدا وكلهم آتيه يوم القيامة فردا إن الذين آمنوا وعملوا الصالحات سيجعل لهم الرحمن ودا فإنما يسرناه بلسانك لتبشر به المتقين وتنذر به قوما لدا ألم تر أن قيل وكم أهلكنا قبلهم من قرن هل تحس منهم من أحد أو تسمع لهم ركزا صدق الله العظيم. Terjemahan. Lalu adakah engkau melihat orang yang mengingkari ayat-ayat kami dan dia mengatakan, pasti aku akan diberi harta dan anak. Adakah dia melihat yang gaib atau dia telah membuat perjanjian di sisi Tuhan yang Maha Pemurah? Tidak sama sekali. Kami akan menulis apa yang dia katakan dan kami akan memanjangkan azab untuknya secara sempurna. Dan kami akan mewarisi apa yang dia katakan itu dan dia akan datang kepada kami seorang diri. Dan mereka telah memilih Tuhan-Tuhan selain Allah agar Tuhan-Tuhan itu menjadi pelindung bagi mereka. Sama sekali tidak. Kelak sembahan itu akan mengingkari penyembahan mereka terhadapnya dan akan menjadi musuh bagi mereka. Tidakkah engkau melihat bahawa sesungguhnya kami telah mengutus syaitan-syaitan itu kepada orang-orang kafir untuk mendorong mereka berbuat maksiat dengan bersungguh-sungguh. Maka janganlah engkau, yakni Muhammad, tergesa-gesa meminta azab buat mereka. Kerana kami menghitung dengan hitungan teliti datangnya hari siksaan untuk mereka. Ingatlah pada hari ketika kami mengumpulkan orang-orang yang bertakwa kepada Allah yang Maha Pemurah, bagaikan kafilah yang terhormat. Dan kami akan membawa orang yang derhaka ke neraka Jahannam dalam keadaan dahaga. Mereka tidak berhak mendapat manfaat, iaitu pertolongan, kecuali orang yang telah mengadakan perjanjian di sisi Allah yang Maha Pemurah. Iaitu mengadakan perjanjian dengan Allah ialah menjalankan segala perintah Allah dengan beriman dan bertakwa kepadanya. Dan mereka berkata, Allah yang Maha Pemurah mempunyai anak. Sesungguhnya kamu telah membawa sesuatu yang sangat mungkar. Hampir sahaja langit pecah dan bumi terbelah dan gunung ganang runtuh kerana ucapan itu. Kerana mereka menganggap Allah yang Maha Pemurah mempunyai anak. Dan tidak mungkin bagi Allah yang Maha Pemurah mempunyai anak. Tidak ada seorang pun di langit dan di bumi melainkan akan datang kepada Allah yang Maha Pemurah sebagai seorang hamba. Dia, yakni Allah, benar-benar telah menentukan jumlah mereka dan menghitung mereka dengan hitungan yang teliti. Dan setiap orang daripada mereka akan datang kepada Allah berseorangan pada hari kiamat. Sesungguhnya orang-orang yang beriman dan melakukan kebaikan, kelak Allah yang Maha Pemurah akan menanamkan rasa kasih sayang dalam hati mereka.
maka sesungguhnya telah kami mudahkan Al-Quran itu dengan bahasamu Muhammad, agar dengan itu engkau dapat memberi kabar gembira kepada orang-orang yang bertakwa, dan agar engkau dapat memberi peringatan kepada kaum yang membangkang. Dan berapa banyak umat yang telah kami binasakan sebelum mereka. Adakah engkau, yakni Muhammad, melihat salah seorang daripada mereka atau engkau mendengar bisikan mereka? Tafsir Jalalain. Wattakhadhu, dan orang-orang kafir Mekah telah menjadikan min dunillahi, berhala-berhala selain daripada Allah, alihatan, sebagai tuhan-tuhan yang mereka sembah, liyakunu lahum izzah, agar tuhan-tuhan itu menjadi pelindung bagi mereka dengan memberikan syafaat kepada mereka di hadapan Allah supaya mereka tidak diazab. Kalla, sekali-kali tiada sesuatu pun yang dapat mencegah azab ke atas mereka. Sayakfuruna, kelak tuhan-tuhan yang disembah mereka itu akan mengingkari. Bi'ibadatihim, mereka akan mengingkari penyembahan orang-orang yang mempertuhankan mereka, sebagaimana diterangkan pula oleh ayat lain, iaitu firman-Nya, mereka sekali-kali tidak menyembah kami. Surah Al-Qasas ayat 63. Wa yakununa alaihim didda, berhala-berhala itu akan menjadi musuh orang-orang yang menyembahnya kelak di akhirat. Penyucian diri. Ketahuilah bahawa hati itu dalam perjalanan menuju Allah Subhanahu Wa Taala dan negeri akhirat. Jalan yang benar sudah ditunjukkan, begitu pula ujian jiwa dan amal. Hambatan-hambatan jalan yang dapat disingkirkan dengan cahaya, kehidupan dan kekuatannya, dengan kesihatan pendengaran dan penglihatannya. Ada 5 perkara yang akan memadamkan cahaya hati, menutupi penglihatan dan menyumbat pendengarannya, membuatnya bisu dan tuli, melemahkan kekuatannya, mengganggu kesihatannya dan menghentikan tekadnya. Adapun 5 perkara itu ialah banyak bergaul dengan manusia, memberi harapan, bergantung kepada selain daripada Allah, kenyang dan banyak tidur. Siapa yang tidak merasakan semua ini bererti hatinya mati. Sementara luka pada orang yang sudah mati tidak membuatnya merasa sakit. Tiada kenikmatan, kelazatan, kesenangan dan kesempurnaan kecuali dengan mengetahui Allah dan mencintainya. Merasa tenteram saat menyebutnya, senang berdekatan dengannya dan rindu bersua dengannya. Inilah syurga dunia baginya. Sebagaimana dia tahu bahawa kenikmatannya yang hakiki adalah kenikmatan di akhirat dan di syurga. Dengan begitu dia mempunyai 2 syurga. Syurga yang kedua tidak dimasuki sebelum dia memasuki syurga yang pertama. 5 perkara ini menjadi penghalang antara hati dan Allah, menghambat perjalanannya dan menimbulkan penyakit di dalamnya. Antara lain bergantung kepada selain daripada Allah. Baik, kita berhenti situ kejap ya. Ada 2 bahagian dalam penyucian diri yang pilih ni. Satu bab penyucian diri itu bab tasawuf lah. Bab tasawuf, satu lagi bab akidah. 2 perkara yang berbeza tapi sama penting. Satu yang salah, 5 tolak 1 jadi kosong, akidah. Akidah, tak kira lah. Akidah tu tolak 1 je. Kosong dah jawapan dia. Itu bab akidah kena jaga sungguh-sungguh. Tetapi bab penyucian diri lain tu, bab hati, bab pergaulan tu maksudnya lara lah. Kita lara, kita sentiasa panjang akal kita, panjang angan-angan kita, ya, nantilah aku bertaubat, aku akan jadi orang baik. Itulah kenyang sokmo, syahwat tinggi, nafsu tinggi, kerja dia tidur banyak, itu benda-benda yang lara, itu benda-benda yang menggelapkan hati. Itu kita belajar bab tasawuf. Bab tasawuf, ya, penawar bagi hati ke, hikam ke, apa-apalah Riyadus Solihin ke, apa-apalah kitab-kitab yang mengajar kita menyucikan hati. Penting tu. Ambil yang mudah lah, makan banyak, tidur banyak, mudah ya. Makan banyak, tidur banyak, jawabnya malas lah. Tanpa mikir benda-benda lain kan. Malas nak semayang malam, payah, duk kenyang dia, pukul 10 makan lagi, pukul 11 makan lagi. Tu tidur terbungkam, pukul 7 bangun. Semayang lambat, macam-macam dia.
Berkawan banyak tu bukan tak boleh berkawan. Menelara je kerjanya. Ya. Game bola, cerita bola dia kedai mamak pukul 8 sampai pukul 11. Maghrib mana, isyak mana tak tahu. Laranya satu bab, buat dosa tak amal ibadah satu bab. Buat dosa dalam berkata-kata. Jaga ni, lidah ni banyak membawa orang ke neraka. Itu bab penyucian diri bab tu. So kita belajar sikit. Macam mana nak suci hati kita ni supaya ikhlas semata-mata. Boleh jadi orang Allahumma inna nas'aluka min ibadikal mukhlasin. Hatinya ikhlas, tak boleh dikacau ganggu oleh syaitan. Itu cak mohon nombor 1. Siapa kata tak boleh ganggu? Syaitan sendiri kata. Iblis kata tak boleh ganggu orang mukhlasin. Usahalah jadikan diri kita orang mukhlasin. Satu part lagi Zul akan baca ni, bab akidah. Bab akidah ni kita pun dah faham tapi kita ulang. Ya. So dalam ayat-ayat Quran ni yang kita dah baca tadi tu, dikatakan pada kita di akhirat nanti kita akan dikumpulkan. Yang mukminin tadi dikumpulkan juga. Yang apa ni, mujrimin pun akan dikumpulkan juga. Dikumpulkan siapa? Golongan yang dia berkumpul di dunia. Kalau dia dunia ni, dia Nasara, dia berkumpul dengan geng Nasara. Yang tukang sembah bahala berkumpul dengan bahala dia tu. Minta, kita dah baca sebelum ni kan, minta dengan batu-batu tu, tolonglah kat dunia ni aku dah buat taat pada apa kau suruh ni. Pergi cari iblis, pergi cari syaitan, dia akan dikumpul-kumpulkan. Jaga. Jadi penting kita berkawan dengan golongan apa kat dunia ni. Sebab golongan itulah nanti akan bersama kita di akhirat. Pilih ya. Okey, sambung Zul. Apa yang Zul nak sambung ni bab akidah. Ulang kaji semula ya, insya-Allah. Bergantung kepada selain daripada Allah. Bergantung kepada selain daripada Allah merupakan perosak hati yang paling besar. Dan tidak ada yang lebih berbahaya selain daripada hal ini. Tidak ada yang lebih menghambat kemaslahatan dan kebahagiaannya selain daripada hal ini. Jika hati bergantung kepada selain daripada Allah, maka Allah menyerahkannya kepada sesuatu yang dijadikannya sebagai tempat bergantung. Padahal apa yang dijadikan sebagai tempat bergantung itu dihinakan Allah dan dia tidak mendapatkan maksudnya kerana dia beralih kepada selain daripada Allah. Sehingga dia tidak mendapatkan apa yang ada di sisi Allah dan tidak mendapatkan daripada apa yang dijadikannya sebagai tempat bergantung seperti yang diharapkannya. Firman Allah Subhanahu Wa Taala, dan mereka telah memilih Tuhan-Tuhan selain daripada Allah agar Tuhan-Tuhan itu menjadi pelindung bagi mereka, sama sekali tidak. Kelak mereka iaitu sembahan itu akan mengingkari penyembahan mereka terhadapnya. dan akan menjadi musuh bagi mereka. Surah Maryam ayat 81 hingga 82. Orang yang paling hina adalah yang bergantung kepada selain daripada Allah. Kerana orang yang bergantung kepada selain daripada Allah seperti orang yang berlindung daripada panas dan dingin dengan rumah labah-labah. Kerana rumah labah-labah merupakan rumah yang paling rapuh. Secara umum, landasan dan keadaan syirik adalah bergantung kepada selain daripada Allah. Sehingga pelakunya mendapat kehinaan dan celaan. Allah Subhanahu Wa Taala berfirman, janganlah engkau mengadakan Tuhan yang lain di samping Allah. Nanti engkau menjadi tercela dan terhina. Surah Al-Isra ayat 22. Riyadus Salihin. Daripada Tariq bin As-Sa'im radhiyallahu anhu, dia berkata, aku mendengar Rasulullah sallallahu alaihi wasallam bersabda, sesiapa yang mengucapkan la ilaha illallah, tidak ada Tuhan yang berhak disembah melainkan Allah, dan mengkufuri sesuatu yang disembah selain daripada Allah, maka telah haram harta dan darahnya dan pahalanya di sisi Allah. Hadis riwayat Muslim. Hadis di atas memberikan pelajaran bahawa manusia diwajibkan untuk berlepas diri daripada semua Tuhan-Tuhan batil yang disembah. Hadis Baik. kesihatan. Sekejap ya, sebelum kita tutup dengan tambahan ilmu bab halia ni, bab halia. Saya pun baru tahu zanjabil tu halia. Zanjabil tu halia. Kita tutup dengan tafsiran tambahan pada ayat 95 kat belakang tu, a'udzubillahi minasyaitonir rajim. 96. Innal ladzina amanu wa 'amilus solihati sayaj'alu lahumur rahmanu wudda. Sesungguhnya orang-orang beriman dan beramal soleh,
Kelak Allah yang Maha Pemurah akan menanamkan dalam hati mereka sifat kasih sayang. Sifat kasih sayang. Sebelum ni, saya ingat dalam minggu ni saya pernah baca sebuah hadis Sahih Bukhari bagaimana Allah memanggil malaikat Jibril kan, mengatakan kalau aku cinta si fulan, kau cintalah. Hari ini saya akan baca hadis yang penuh. Hadis yang penuh, ni riwayat yang sebelum ni hadis riwayat Bukhari, ini Bukhari Muslim. Dia ada tambahan sikit kan. Daripada Imam Ahmad, ni nak mensyarahkan bab cinta tu ya, bab cinta. Daripada Imam Ahmad berkata daripada Abu Hurairah radhiyallahu anhu bahawa Nabi Muhammad sallallahu alaihi wasallam bersabda, sesungguhnya Allah jika mencintai seorang hamba, dia akan memanggil Jibril dan berfirman, hai Jibril, sesungguhnya aku mencintai si fulan, maka cintailah dia. Lalu Jibril pun mencintainya. Kemudian Jibril memanggil seluruh penghuni langit dan berkata, sesungguhnya Allah mencintai si fulan, maka cintailah dia. Lalu seluruh penghuni langit pun akan mencintainya, kemudian diletakkanlah baginya penerimaan di bumi, di muka bumi. Maksud dia bahagian tu, Allah cinta, maka Jibril cinta, penduduk langit dan bumi pun akan mencintai si fulan. Bahagian kedua pada hadis ni, ini matan hadis ya, yang lafaz sebenarnya. Sesungguhnya Allah jika membenci, tadi cinta ni benci, sama dia flip. Jika Allah membenci seorang hamba, dia akan memanggil Jibril dan berfirman, hai Jibril, aku membenci si fulan. Nauzubillah ya. Maka bencilah dia. Lalu Jibril pun membencinya dan memanggil penghuni langit sambil berkata, sesungguhnya Allah membenci si fulan, maka bencilah dia. Lalu penghuni langit pun membencinya. Kemudian diletakkan baginya kemurkaan di bumi. Allah, malaikat, penduduk langit tu malaikatlah, Jibril, penduduk langit semua, bahkan makhluk di bumi pun murka atas orang yang Allah benci. Na'udzubillah. Ini hadis riwayat Muslim dari Suhail, Imam Ahmad dan Imam Bukhari dari hadis Ibnu Juraij daripada Abu Hurairah ya, hadis sahih ya. Na'udzubillah. Hadis tu agak mudah ya, agak mudah. Kita nak yang satu ni, kita nak Allah sayang pada kita ke nak Allah benci pada kita. Jadi macam mana nak menzahirkan? Zahirkanlah dengan perbuatan yang bermula daripada hati, dan hati dilafazkan dan dilaksanakan perbuatan-perbuatan yang menjurus kepada bagaimana kita nak pancing cinta Allah tu, redha Allah tu ya. Wallahu a'lam. Kita tutup hari ini dengan cerita Halia. Silakan tu. Hadis kesihatan. Daripada Abu Sa'id Al-Khudri, dia berkata, Raja Rom pernah menghadiahkan satu buyung zanjabil, iaitu tumbuhan berakar, lalu dia memberikan satu tegukan kepada setiap orang, dan dia juga memberiku satu tegukan. Hadis riwayat Abu Naim dalam At-Tib An-Nabawi. Tibun Nabawi. Khasiat zanjabil iaitu halia. Zanjabil memiliki sifat panas pada tahap kedua dan lembab pada tahap pertama. Dapat menghangatkan dan membantu pencernaan makanan, melenturkan perut dengan ukuran yang seimbang, bermanfaat untuk penyumbatan hati kerana pengaruh udara dingin dan lembab, serta dapat menajamkan pandangan mata bila dilumurkan di mata. Ia juga mengusir angin daripada perut serta dapat menguatkan daya seks. Allah Subhanahu Wa Taala berfirman tentang zanjabil, dan di sana mereka diberi segelas minuman bercampur tumbuhan berakar, iaitu halia, yang didatangkan daripada sebuah mata air di syurga yang dinamakan salsabil. Surah Al-Insan ayat 17 hingga 18. Wallahu a'lam. Wallahu a'lam. Banyak manfaat halia ni kan. Samalah kita, saya rasa orang Melayu pun sama aja. Kita berubat dengan benda sifat sejuk dan panas kan. Cina pun sama Orang bersalin, yang baul bersalin banyak masak benda-benda yang pakai halia ni, halia dan sebagainya. Wallahu a'lam. Ini tamatlah kita, alhamdulillah, semua alhamdulillah tamat kita surah Maryam. InsyaAllah satu minggu ke depan ni kita akan masuk surah Taha. Wallahu a'lam. InsyaAllah semoga Allah bagi kita kelapangan masa ya. Doalah satu, minta Allah sentiasa bagi kita kelapangan masa agar kita boleh duduk pada majlis-majlis ilmu walaupun seringkas pagi-pagi ni. Satu. Kedua, minta Allah, doa pada Allah, ya Allah beri kami kenikmatan dalam menimba ilmu. Macam tu. Lapang masa. Kemudian dua, minta nikmat dalam menimba ilmu. Taklah stres menimba ilmu
Kita rasa sayang, rasa seronok, rasa cinta, dia nak menerima ilmu. Tak kira lah dalam level apa. Bukan ambil PhD pun. Belajar sampai mati. 2. Ketiga, minta Allah kurniakan kita ilmu yang bermanfaat. Bimbang kita ambil ilmu yang tak bermanfaat. Bimbang dapat tuan guru yang menyesatkan. Bimbang zaman-zaman sekarang ni kan. Macam-macam. Nauzubillah. Wallahu a'lam. InsyaAllah. A'udzubillahi minasyaitonirrajim. Bismillahirrahmanirrahim. Allahumma faqihna fid din wa 'allimna ta'wil wa ihdinas siratal mustaqim siratal ladzina an'amta 'alaihim minan nabiyyin wasiddiqin wasyuhada'i wassalihin wa hasuna ulaika rafiqa ya arhamar rahimin. Walhamdulillahirabbil alamin. Subhanakallahumma wa bihamdika asyhadu an la ilaha illa anta astaghfiruka wa atubu ilaik wa billahi taufiq wal hidayah. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.